Saya berada di tapak Istana Balqis yang berada di Ma'rib, Yaman. Balqis ni ya, puteri yang sangat bijak. Nak kata bukan, nampak macam sama. Nak kata ya, mustahil juga. Sebab perjalanan yang jauh daripada Palestin ke bumi Yaman ni, perjalanan yang jauh. Sehingga kini, Yaman masih lagi dirundung dengan krisis kemanusiaan dan peperangan, dan peperangan yang berlaku di sana kurang diketahui oleh orang awam berbanding dengan peperangan-peperangan lain yang berlaku pada dunia sekarang. Dan seolah-olah jalan menuju keamanan masih lagi buntu. Apabila kita nak faham proxy war di Yaman ini, sebenarnya ada satu lagi grup yang saya tak sebut, saya lupa, iaitu transitional government ataupun transition government. Maksudnya kerajaan sementara yang ditubuhkan oleh UN. UN pun menubuhkan satu kerajaan dan dia harap inilah kerajaan yang sah, diistilah oleh UN di Aden atau di Aden. Tapi kerajaan ini sangat lemah lah. Dia macam ada untuk governing, ada birokrat saja, tapi dia tidak ada kuasa politik dan tidak ada kuasa tentera. Berbanding dengan Houthi tadi ada kuasa tentera, ataupun kerajaan Pro Al-Hadi tadi ada kuasa tentera. Bila kita kata proxy war, siapakah kuasa-kuasa yang di belakang ni? Macam saya sebut tadi, Saudi, Iran. Tapi apakah ada kuasa yang lebih besar? Buat masa ni saya nampak tak ada. Cuma negara macam Qatar, macam Turki ataupun UN dan Amerika Syarikat yang closely observe, melihat secara dekat apa yang berlaku, dan kebanyakan mereka cuba membawa semua pihak untuk ke meja rundingan lah, kebanyakan mereka. Jadi kuasa besar tak ada. Yang betul-betul ada selain daripada Saudi adalah kawan-kawan Saudi, Gulf countries yang lain yang sentiasa setia kawan dengan Saudi. Peranan yang Malaysia boleh ambil, dan kita tahu Malaysia sentiasa prihatin kepada nasib umat Islam. Saya harap selepas kerajaan kembali stabil, kita boleh fokus tentang isu-isu kemanusiaan, terutama isu-isu umat negara Islam yang bergolak, sama ada di Yaman, di Syria, di Iraq, maupun di berdekatan yang di Selatan Thai misalnya, kita kembali aktif. Tapi mungkin kali ini disebabkan world order semakin berubah, mungkin kita boleh bekerjasama dengan negara-negara seperti Turki, Qatar dan negara-negara yang neutral, yang tidak ada dalam konflik ni, yang mahu kepada stability, yang tidak profit daripada peperangan dan krisis ini. Kita cari negara-negara neutral daripada Pakistan misalnya, untuk bersama-sama menjadi orang tengah dan bawa semua negara-negara ke meja rundingan. Saya harap selepas ini Teluk Parsi dan Somalia tu akan lebih stabil lah, sekiranya kita boleh menyelesaikan masalah di Yaman. Dan kita tahu masalah Yaman juga adalah bukan setakat masalah Yaman, juga masalah untuk Saudi. Kalau kita boleh membantu Saudi untuk menstabilkan Yaman, dan kita juga sebuah negara yang berbaik dengan Iran. Jadi kita boleh jadikan orang tengah di antara Saudi dengan Iran untuk membina semula Yaman, dan kita boleh gunakan dana dan infrastruktur yang berada daripada Qatar dan Turki dan Pakistan untuk membina semula Yaman. Itu harapan saya lah. Mungkin selepas konflik ini selesai, insyaAllah. Dalam peperangan, selain daripada orang awam yang menjadi mangsa, keadaan negara yang tidak stabil itu juga memperlihatkan pelbagai lagi sisi-sisi di Yaman yang tidak terbela, dan salah satu yang diancam dengan runtuhan ialah lokasi-lokasi pelancongan bersejarah. Peperangan di Syria, Palestin dan pelbagai tempat lagi di seluruh penjuru dunia, kawasan-kawasan bersejarah rebah menyembah bumi. Namun di Yaman ini masih ada satu lagi lokasi bersejarah yang sempat kami jejaki dan masih lagi terpelihara. Saya berada di tapak Istana Balqis yang berada di Ma'rib, Yaman. Antara nama lain Ma'rib. Ma'rib sebab kadang-kadang orang tersebut Ma'arib. Salah. Ma'rib ni adalah salah satu tempat di bumi Yaman
yang hari ini merupakan antara kawasan yang paling selamat. Yang baru kita cerita tentang pelarian dan kita tak dapat nafikan. Ma'rib itu nama lainnya adalah Sabak. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Diberitakan bila sebut zaman Sabak ni, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatan, syurga di kiri kanannya. 'An yaminin wa shimal. Membayangkan zaman siapa? Puteri Balqis. Sabak dan Puteri Balqis adalah satu zaman yang mana kegemilangan orang Yaman pada waktu itu. Yaman diibaratkan, Sabak ini diibaratkan sebagai jannatan, syurga yang kiri kanannya penuh buah-buahan. Maka ada riwayat mengatakan banyaknya buah pada zaman tu sampai tak perlu petik. Kita bawa bakul, lari je daripada hujung ke hujung, penuh dengan bakul tu. Dan penghujung ayat tu Allah kata apa? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah, negeri yang baik daripada Tuhan yang Maha Pengampun. Sebut hadis Nabi terlalu banyak. Ayat Al-Quran juga banyak menceritakan tentang kehebatan, kemuliaan orang-orang Yaman. Dan dalam ayat yang lain juga ya, kalau kita tengok kisah Sulaiman dengan Puteri Balqis. Sulaiman berada di Palestin, Puteri Balqis berada di sini, di Ma'rib, ataupun nama lainnya Sabak. Yang mana kita pun telah tahu bagaimana kisah qalat ahakadha arshuki qalat ka'annahu hu. Ketika mana Balqis sampai ke Palestin, Nabi Sulaiman tanya, macam nikah arash kamu, macam nikah singgahsana kamu? Maka Balqis kata apa? Ka'annahu hu, seolah-olah macam dia. Sebab Balqis ni ya, puteri yang sangat bijak. Nak kata bukan, nampak macam sama. Nak kata ya, mustahil juga. Sebab perjalanan yang jauh daripada Palestin ke bumi Yaman ni perjalanan yang jauh. Tapi dalam ayat yang lain juga berlaku yang mana Allah bagi ilmu kepada seorang hamba Allah yang mampu mengalihkan arash. Ini yang dipanggil Arsyu Balqis ya. Arsyu Balqis dipindahkan dengan sekelip mata dan kisah ni dirakamkan dalam Al-Quran. Surah An-Naml. Boleh tengok, boleh baca tadabbur surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam mengislamkan Puteri Balqis yang berada di Ma'rib, Sabak, Yaman. Secara ringkasnya, Ratu Balqis yang memerintah di negeri Sabak memperolehi segala apa yang dikehendaki dan mempunyai sebuah kerajaan serta singgasana yang cukup gagah serta indah. Namun segala yang dimiliki oleh Ratu Balqis tidak mampu untuk menandingi kebijaksanaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam serta mukjizat-mukjizat yang dikurniakan oleh Allah, yang mana pengakhirannya menyaksikan Ratu Balqis bersyahadah untuk bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Saya tidak berhajat untuk menerangkan sirah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis ini secara panjang lebar. Namun apabila kita melihat negeri Ma'rib ataupun negeri Sabak ini, selain daripada istana Ratu Balqis, ada banyak lagi kawasan-kawasan lain yang berada di dalam Ma'rib secara khususnya ataupun yang berada di dalam Yaman secara umumnya, yang merupakan kawasan-kawasan yang dikenali dengan lokasi bersejarah dan juga bumi Anbiya, dan kita mengharapkan keamanan dapat dijelmakan di negara Yaman dan seterusnya kita dapat menjejaki lokasi bersejarah ini dalam keadaan yang penuh dengan aman. Tapi dah sampai dekat airport ke Cairo tu, baru je sampai airport, belum masuk lagi ke dalam Mesir secara official, itu pun saya sudah kena scam. Kairah merupakan sebuah kota yang padat dengan penduduk. Setakat ini kami dimaklumkan jumlah penduduk di seluruh Kairah seramai lebih daripada 70 juta. Dan boleh dikatakan lebih ramai daripada rakyat Malaysia. Itu Kairah saja, belum kira lagi negeri-negeri yang lain yang berada di seluruh Republik Arab Mesir ni. Pihak Abi Mesir telah mengaturkan pertemuan antara saya, Abi Mesir yang membawa saya, yang jadi tour guide lah, untuk bertemu dengan Tuan Yang Terutama Zamani Ismail yang merupakan Duta Malaysia
di Mesir